إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada bulan Rejab seperti mana kebiasaan, kita akan cerita, kita akan sebut, kita akan ulang berkaitan dengan satu kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cuma pada pagi ini saya tak mau nak cerita Isra' Mi'raj, kerana tuan-tuan nanti bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nazrul nak cerita tentang Isra' Mi'raj. Cuma tuan-tuan, di antara benda yang di-highlightkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan kepada Nabi SAW sepanjang perjalanan Nabi, dan hubungan antara masjid ke masjid, daripada Kaabah Baitullah kepada Masjidil Aqsa yang berada di Palestin. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, di dalam satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab, kata dia, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tuqti'uhu salah faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mashyaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ubay bin Ka'ab, kata dia, Ubay kata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab, dia kata ada satu orang laki-laki, dia kata
Dia kata satu orang laki-laki ini yang rumah dia ab'ada minal masjid. Rumah dia ni paling jauh dengan masjid. Zaman Nabi, Ubay bin Ka'ab, dia kata seingat aku, dia kata ada satu orang lelaki yang dia ni rumah dia ab'ada minal masjid, rumah yang paling jauh dengan masjid. Seingat aku antara sahabat-sahabat yang duk main semayang dengan Nabi, yang duk main masjid Nabi, yang duk jamaah dengan kami semua ni, dia kata ada satu orang lelaki, dia kata yang lelaki ni rumah dia paling jauh dengan masjid. Tak ada dah orang yang lebih jauh daripada rumah dia. Wa kana la tuqti'uhu salatun. Dan hebatnya lelaki ni, walaupun rumah dia paling jauh dengan masjid, walaupun kedudukan dia berbanding dengan sahabat-sahabat lain paling jauh rumah dia dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqti'uhu salatun. Dia tak pernah miss sembahyang jemaah di masjid, kata Ubay bin Ka'ab. Ubay nak cerita. Ubay kata masa zaman Nabi, masa aku duduk dengan Nabi, aku bersama dengan sahabat, ramailah kawan-kawan ni main semayang di masjid. Ada rumah jauh, ada rumah dekat, ada rumah sebelah, ada rumah belah utara, belah selatan, belah timur, belah barat. Masing-masing kedudukan ni tak berapa nak jauh. Tapi seingat dia, dia kata ada satu orang lelaki yang rumah dia ni memang jauh sungguh. Jauh dia ni sehingga kan kata Ubay bin Ka'ab, walaupun keadaan dia macam tu, dia tak pernah miss sembahyang jemaah bersama dengan kami, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu aw qultu lahu, maka orang ramai kata dekat dia, ataupun aku kata dekat dia, law ishtaraita himaran tarkabu fi zalma'i wa fi ramda. Maka Ubay bin Ka'ab ni pun kata dekat kawan hak rumah paling jauh ni, Ubay kata kat dia, law ishtaraita himaran, alangkah baiknya kalau hang beli seekor himar, kata Ubay. Ubay dia bagi cadangan dekat lelaki ni. Oleh kerana rumah dia ni jauh, kedudukan dia pun jauh, nak ambil jarak masa perjalanan nak sampai ni pun panjang. Ubay kata, apa kata kalau hang belilah satu kenderaan, hang belilah motor sikit, hang belilah kereta sikit, ataupun dia kata zaman Nabi dulu, hang belilah himar, hang belilah unta, belilah kuda, beda-beda nak naik hang. Yang mana kata Ubay, tarkabuhu fi zalma. Ubay kata hang boleh guna dia ketika mana semayang dalam keadaan gelap ni. Semayang isyak, semayang maghrib, semayang subuh, zalma dalam keadaan gelap, hang boleh tarkabuhu, naik dia. Bila gelap-gelap naik ni, taklah langgang ke sana, taklah langgang ke sini, taklah tempuh yang tu, tempuh yang ni, melainkan perjalanan hang tu lebih sempurna, lebih elok, lebih cantik, kata Ubay bin Ka'ab. Dia bagi cadangan. Dan Ubay sambung lagi, wa fi ramda, begitu juga ketika mana panas terik, hang tak ada kenderaan, hang duk cedik pukul kaki daripada rumah hang, tengah panas terik nak sembahyang zuhur ni, panas, kata Ubay. Maka bila hang naik kenderaan, hang naik himar, hang naik unta, hang naik kuda, hang kurang sikit panas tu, sebab kuda hang naik tu, unta hang naik, himar hang naik tu laju bawa berbanding hang nak jalan. Ubay bagi cadangan kat dia. Ubay kata macam ni lah, rumah hang jauh, hang belilah satu kenderaan, laju sikit nak sampai. Bila musim panas, hang tak kena panas sangat, terik. Bila mai dalam keadaan panas malam, bila mai dalam keadaan gelap malam ni, hang tak kalut sangat sebab hang boleh sampai dengan cepat, kata Ubay bin Ka'ab. Dia bagi cadangan. Maka kawan hak rumah jauh tadi ni, dia pun jawab. Dia kata apa? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Dia kata sebenarnya
Aku ni, dia kata, kalau rumah aku dekat dengan masjid, dia kata, itu benda yang tak menyeronokkan aku. Tuan-tuan, ni yang kata sahabat Nabi. Kawan ni kata, kalau aku duduk rumah dekat dengan masjid, benda tu dia tak mendatangkan keseronokan kepada aku. Aku lebih suka rumah jauh daripada masjid. Aku lebih suka aku jalan kaki, aku kukui kaki cedik mai di masjid ni. Aku lebih suka keadaan aku macam ni daripada rumah aku dekat dengan masjid. Mudah untuk aku nak mai ke masjid. Kata dia, dah, aku lebih suka keadaan aku macam ni. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Dia kata apa? Kerana aku harap sangat, kerana aku nak sangat, aku mengharapkan sangat, ayyuktaba, setiap daripada langkah-langkah aku ni, ayyuktaba, ditulis, dikira, dicatat oleh malaikat dalam perjalanan aku mai ke masjid. Dia kata apa? Sebab aku pilih rumah jauh ni pasal apa? Aku nak dapat pahala banyak. Aku nak dapat pahala banyak. Biar rumah aku jauh sikit, aku berjalan kaki. Berjalan aku tu, malaikat kira wuduk aku daripada rumah. Malaikat kira dengan sambil berjalan aku boleh tengok kepada alam semesta. Aku ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala aku berlipat kali ganda. Kan tuan-tuan, kita baca dalam satu hadis, Nabi kata siapa yang berjalan kaki, yang perjalanan dia itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud kita naik kereta Allah tak kira. Bukan maksud kita naik kenderaan motor Allah tak kira. Cuma dikira berdasarkan macam mana keadaan kita. Kalau kita main jalan kaki, Allah gugurkan dosa kita, dosa-dosa kecil kita sepanjang langkah perjalanan kita. Dan Allah angkat darjat kita, kata Nabi. Maka sahabat ni, bila dia dengar Nabi sebut macam tu, dia pun nak macam yang Nabi kata. Maka bila Ubay bagi cadangan, Ubay kata, kalau hang belilah satu kenderaan, itu lebih baik, kata hang, kata Ubay kepada kawan ni. Maka dia pun jawab, dia kata, Pak, aku lebih suka kalau rumah aku ni jauh daripada masjid. Kerana apa? Kerana aku nak setiap mamsyaya, setiap daripada masyi, daripada langkah aku ni dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ruju'i iza raja'tu ila ahli, dan setiap daripada pi dan balik aku, patah balik aku tu pun dikira sebagai satu kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW bila dengar cerita ni, bila dengar yang kata kawan ni kata lagu tu, maka Nabi kata kepada dia, Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata, qad jama'allahu laka zalika kullu. Maka kata Nabi SAW, bila Nabi dengar saja macam tu, Nabi kata, mudah-mudahan dikabulkan semua hajat yang kamu kehendaki itu. Allah makbulkan kepada kamu. Kamu nak Allah bagi pahala perjalanan kamu, Allah tunaikan apa yang kamu nak. Allah beri apa yang kamu hajati. Allah tunaikan segala benda yang kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah faham daripada hadis ni apa? Yang kata sahabat Nabi tak pernah putus asa fikir macam mana nak gandakan amal kebajikan. Bila peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sebut satu demi satu, kebajikan demi kebajikan, kebajikan demi kebajikan yang kamu buat. Maka sahabat-sahabat Nabi pun berusaha gigih nak tambah baik dia punya amal kebajikan. Dalam satu hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una qaslatan a'lahunna manihatul anzi, ma min 'amilin ya'malu biqamsatin minha biqaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'idiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As,
Tuan-tuan, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin As, anak masuk Islam, pak pun masuk Islam. Anak dia Abdullah bin Amru, ayah dia Amru bin As. Kalau kita nak cerita tentang kisah mereka dua ni tuan-tuan, panjang. Amru bin As, satu ketika bila mana dia ni dekat-dekat nak wafat, dekat-dekat nak meninggal dunia tuan-tuan. Bila dekat-dekat nak meninggal dunia Amru bin As ni, bila sahabat-sahabat, kawan-kawan dia pakat mai ziarah dia, dia seolah-olah macam tak berapa seronok ataupun tunjuk reaksi ni macam dengan tak berapa nak layan kepada orang yang mai ziarah dia pada masa tu. Dia tak tengok muka kawan-kawan yang mai ziarah dia sakit pada masa tu. Maka bila Abdullah bin Amru, anak kepada Amru bin As ni, tengok macam tu, maka Abdullah tanya kepada ayah dia ni, ayah, pasal apa yang ayah buat lagu tu? Kawan-kawan mai ziarah ayah sakit ni, ayah duk tengok ke dinding, duk tengok ke jidat, duk tengok ke jidat, tengok ke dinding ni, pasal apa? Awak ayah tak suka ke depa mai? Bila Abdullah tanya macam tu kepada Amru bin As, maka Amru jawab apa? Ayah dia jawab apa? Ayah dia kata, aku bukan tak suka depa ni mai, tapi bila di hujung hayat aku ni, aku mengenangkan 3 perkara ataupun 3 fasa, 3 peringkat yang dulu aku pernah lalui dalam hidup aku, kata Amru. Dia kata aku pernah lalui 3 fasa kehidupan, dia kata. Pertama, aku pernah lalui ketika mana aku menjadi musuh tegar Nabi SAW. Aku pernah jadi orang yang aku paling benci dalam hidup aku adalah baginda Nabi SAW. Yang kata dia, kalaulah masa tu aku jeremuh dengan Nabi, aku jerembab dengan Nabi, aku akan bunuh Nabi. Aku akan bunuh orang yang nama Muhammad pada masa tu. Tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, akhirnya aku masuk Islam. Maka aku seronok dengan keadaan aku pada masa itu. Yang kedua, dia kata aku teringat, dia kata lepas daripada tu, dia kata tak ada dah manusia yang paling aku sayang, yang paling aku cinta, yang paling aku suka, yang aku sanggup korban apa saja untuk dia, adalah Nabi SAW. Yang mana kalaulah hampa tanya kepada aku tentang macam mana rupa Nabi, muka Nabi, aku tak boleh cerita. Kerana rasa hormat aku setiap kali aku berhadapan dengan Nabi, aku tak mampu nak tatap muka Nabi, kata Amru bin As. Kerana aku sentiasa menundukkan muka aku di hadapan Nabi SAW. Dan dia kata apa? Pada masa tu dia kata, kalaulah aku dimatikan pada masa tu, aku cukup seronok, kata Amru bin As. Dan yang ketiga, fasa hidup aku yang ketiga ialah ketika mana sekarang ini aku dilantik, aku diamanahkan menjadi gubernur di satu tempat ini. Dan aku takut, dia kata, aku mati dalam keadaan aku dipertanggungjawabkan menjadi gubernur, menjadi pemimpin di satu-satu tempat ini. Kalaulah aku tidak laksanakan tanggungjawab aku dengan baik, amanah yang Allah berikan kepada aku dengan baik, aku takut aku mati esok ni dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala azab aku. Allah tanya tentang apa kepimpinan ataupun amanah yang telah aku buat. Tuan-tuan, ni yang kata Amru bin As, begitu sekali. Kata anak dia, Nabi SAW sebut, Nabi kata arba'una khaslatan. Nabi kata ada 40 jenis kebaikan yang boleh kita buat. Maksud Nabi bukan 40 tu 40 saja. Maksud Nabi, ataupun yang mudah kita nak fahamnya apa, maksudnya 40 kebaikan ni bermakna lebih. Apa benda yang kebaikan yang boleh kita buat, kata Nabi, itu kebaikan yang mampu kita buat, maka buat. Bukan maksud 40, maksudnya ikutlah.
Tak kira berapa banyak pun kebaikan. Dan kebaikan ini bukan 40 saja, banyak kebaikan. Nabi sebut, Nabi kata a'lahunna manihatul anzi. Nabi kata dan kebaikan yang paling hebat, yang paling tinggi ialah kamu ambil kambing yang cekang susu dia, yang susu dia banyak, kamu beri minum kepada orang. Nabi kata kamu ada duit banyak, kamu ada binatang banyak, ataupun kamu ada kambing yang kambing dia tu anzi, dia punya susu dia tu banyak, susu dia tu cekang. Nabi kata kamu beri kepada orang, kepada orang yang memerlukan. Orang tu meminta makan, dia sangat memerlukan, kita bagi kepada dia makan. Itu a'lahunna, paling tinggi. Orang tu perlu duit, kita bagi duit kat dia, nak buat bangunan, nak buat binaan, nak buat sekolah, macam-macam dan sebagainya. Dia memerlukan duit tu, kita bagi. Kita buat satu amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawasan tu perlu telaga, perlu air, perlukan tempat-tempat yang nak urus menggunakan air. Kita bagi duit kepada benda tu, bermakna kita buat yang paling tinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sambung, Nabi kata ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha. Nabi kata yang mana-mana orang yang bila dia beramal dengan satu kebaikan yang dia buat tadi, dengan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tasdiqa maw'idiha, dan dia percaya dengan janji Allah yang Allah sebut kepada dia, yang Allah cerita kepada dia, illa adqalahu Allahu bihal jannah. Tidak lain kecuali Allah masukkan dia ke dalam syurga, kerana dia yakin, dia percaya kepada Allah. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj pun kita baca cukup dah, berapa ramai orang yang tak percaya. Hatta pada zaman Nabi sendiri yang cerita, orang yang paling alim, orang yang paling hebat, orang yang paling soleh, cerita di hadapan sahabat-sahabat, cerita di hadapan orang musyrikin pada masa tu, berapa ramai yang tak percaya. Maka Nabi kata wa tasdiqan maw'idiha, percaya dengan janji Allah. Buat sekian-sekian kebaikan Allah bagi macam ni, buat sekian-sekian kebaikan banyak macam ni Allah bagi pahala. Maka Nabi kata orang tu dia percaya dengan kebaikan yang dia buat itu, dengan yang Allah janjikan kepada dia, illa adkhalahu Allah, kecuali Allah, tidak lain dan tidak bukan, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan, daripada Abu Musa al-Asy'ari, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim sadaqatun, qila ara'aita illam yajid, qala ya'tamilu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqa. Qala qila ara'aita illam yastati', qala ya'inu dhal hajati malhufu. Qala qila lahu ara'aita illam yastati', qala ya'muru bima'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al, qala yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata setiap orang Islam itu boleh bersedekah. Nabi kata setiap orang Islam itu dia kena bersedekah dan dia mesti bersedekah. Kok mana pun dalam hidup kita ni, kita mesti sedekah. Sedekah yang macam mana pun yang kita mampu, sedekah kedudukan,
sedekah kekuatan, sedekah riang, sedekah pendapatan, sedekah apa pun yang kita boleh buat, Nabi kata buat. Qila ara'aita illam yajid. Maka bila Nabi sebut macam tu, sahabat Nabi ni dia tanya dekat Nabi. Dia kata, macam mana kalau satu orang ni dia tak ada duit? Nak sedekah apa tak ada duit? Nabi kata, satu orang ni dia boleh sedekah, tapi kalau kawan tu tak ada duit, Nabi kata apa? Ya'malu biyadaihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaq. Nabi kata kalau dia tak ada duit, Nabi kata gunakan tangan dia buat kerja, Nabi kata, dan kerja hasil yang kamu dapat itu gunakan untuk diri dia. Fayanfa'u nafsahu, guna untuk diri dia, wa yatasaddaq, dan buat sedekah. Nabi kata dia ada kekuatan, dia gunakan kekuatan tenaga dia tu buat kerja. Dapat duit, guna untuk diri dia dan bagi sikit untuk sedekah. Kawan ni tanya lagi, sahabat ni tanya lagi, ara'aita illam yastati'. Macam mana kalau dia ni jenis tak mampu buat kerja? Ni yang kata sahabat Nabi tanya. Habuan kita untuk kita dengar. Bila Nabi sebut macam tu, dia tanya macam mana kalau kita ni tak mampu buat kerja? Kita pun tak berapa larat dah, tak mampu buat kerja dah, tak ada kekuatan dah. Nabi kata kepada dia, ya'inu zal hajatil ma'luf. Nabi kata kalau macam tu, tunaikan hajat orang. Nabi kata tunaikan hajat orang. Orang nak buat apa-apa, orang nak minta tolong benda hak kecil-kecil, maka kamu tolong kepada orang yang macam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, macam mana ara'aita illam yastati'? Macam mana kalau dia ni tak mampu juga, hak tu pun tak mampu juga? Nabi dia tanya dekat Nabi, hak tu pun dia tak boleh buat juga, nak penuhi hajat orang pun tak boleh juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bima'ruf awil khair. Nabi kata kalau dia tak mampu tolong orang, tak mampu nak bantu orang, Nabi kata apa? Ya'muru bima'ruf awil khair. Nabi kata buat, suruh orang supaya buat benda baik. Suruh orang supaya buat benda baik. Nabi kata dah tak mampu nak tolong orang, suruh orang buat benda baik. Nampak orang buang sampah, tegur dia jangan buang sampah. Nampak orang buat benda-benda yang tak sepatutnya, kita tegur dia jangan buat lagu tu. Itu benda yang tak perlu modal, hanya gunakan lidah mulut untuk kita cakap benda tu. Nabi kata yang tu pun tak apa dah. Nabi kata awil khair. Nabi kata ataupun buat apa-apa kebaikan. Nabi kata qala ara'aita illam yastati'. Sahabat ni tanya lagi, macam mana pula kalau kawan tu dia tak mampu juga, nak bercakap baik pun berasa segan, nak habaq kat orang, nak tegur kat orang, nak habaq kat orang, kata jangan buat macam tu, jangan buat macam ni, segan, malu, berasa tak gamak, berasa macam-macam. Mula-mula Nabi kata buatlah baik ni dengan kamu bersedekah. Tiba-tiba sahabat ni kata tak mampu. Bila tak mampu, Nabi kata bekerja dengan duit yang kamu ada, kamu boleh manfaat diri kamu, kamu boleh sedekah. Bila Nabi sebut macam tu, kawan ni kata macam mana kalau kawan tu tak mampu? Maka Nabi kata kalau kamu tak mampu, kamu tunaikan hajat orang dengan yang tak memerlukan duit ni. Kawan tu kata macam mana kalau hak tu pun tak mampu? Maka Nabi kata kalau hak tu pun tak mampu, Nabi kata kamu buatlah baik, ya'muru bil ma'ruf, buat baik. Nabi kata ataupun buat kebaikan. Nabi kata suruh orang buat baik ataupun buat kebaikan. Sahabat ni tanya lagi, macam mana kalau hak tu pun dia tak boleh? Nabi kata nak minta kat orang, nak tegur orang, nak sebut benda baik, nak ajak orang buat baik pun dia tak boleh. Nabi kata, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsiku anisya fa innaha sadaqah. Maka Nabi kata bila dengar kawan ni, sahabat ni tanya macam tu, maka Nabi sebut apa yang terakhir bagi kamu, apa dia? Kalau benda baik pun kamu nak minta, kamu nak suruh orang untuk buat baik pun kamu tak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi kata apa? Cukuplah bagi kamu apa dia? Yumsiku anisya. Kamu jangan buat benda jahat, Nabi kata. Cukup bagi kamu, kamu jangan buat benda jahat, benda yang boleh mendatangkan dosa, benda yang boleh menggandakan dosa kita di sisi Allah, kamu jangan buat. Sama ada benda itu untuk diri kamu, kamu duduk dengan orang, melibatkan dengan harta benda orang, dengan maruah orang, jangan. Cukup Nabi kata dah, kamu tak mau, tak boleh nak buat macam-macam. Sampailah last sekali benda paling mudah yang kamu boleh buat apa? Kamu jaga diri sendiri, jangan buat salah, kata Nabi SAW. Kerana apa? Nabi kata apa? Bila kamu buat, kamu jangan buat benda jahat. Kamu jangan duk kata ke orang, jangan duk kutuk dekat orang, jangan duk maki orang, jangan duk buat benda-benda yang salah, yang melibatkan dengan orang, apatah lagi dengan diri kamu sendiri. Nabi kata fa innaha sadaqah. Maka dengan itu, kata Nabi SAW, itu juga bermakna kamu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca ni boleh kita ambil pengajaran apa dia, tuan-tuan? Yang kata sahabat Nabi ni, apa benda pun tuan-tuan, depa usaha untuk cari pintu kebajikan dan kebaikan. Kita pun tuan-tuan kena fikir lorong mana, celah mana, apa benda kebaikan yang boleh kita sumbang, boleh kita buat. Sama ada untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk orang ramai, hatta yang paling penting untuk diri kita sendiri, hak paling mudah. Kena buat, kena fikir. Sahabat Nabi yang kita cerita rumah jauh tadi, bukan dia tak ada duit, tetapi dia nak kebaikan. Begitu juga kita, tuan-tuan, kita orang kurnia harta, kurnia kedudukan, kurnia pangkat, ada dan sebagainya, maka gunakan ruang, peluang, kesempatan itu untuk semua pelusuk yang Allah rezekikan kepada kita, kita buat kebaikan. Kerana kita ada kedudukan, kita guna kedudukan kita ke arah kebaikan. Anak-anak buah bawah kita mesti buat macam mana yang kita buat. Kita asuh mereka, didik mereka. Dengan harta yang Allah kurnia pada kita, kita guna harta kita untuk kebaikan. Dengan kuasa kita sebagai ketua keluarga, dengan kuasa kita sebagai mak dalam keluarga, kita arah anak-anak kita buat kebaikan. Tuan-tuan, bila kita fikir macam tu, tuan-tuan, maka makin banyaklah di atas dunia ini orang yang nak untuk buat kebaikan demi kebaikan, demi untuk mendapat keredaan dan percaya dengan janji yang Allah telah sebutkan kepada kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut, tuan-tuan, apa yang kita cerita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, beri kesempatan dan beri kepada kita kemahuan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa melaksana dan melakukan kebaikan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.